A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk seterusnya, tajuk yang ke-109, ambil daripada ayat Al-Quran. Izja'ukum. Iz ni makna ketika. So biasanya ulama tafsir dia takdirkan uzkuru. Uzkuru. Ingatlah kamu ketika ja'ukum, mereka datang kepada kamu. Mereka ni tentera-tentera Quraisy dan sekutu-sekutu dia lah. Tentera-tentera Quraisy dan sekutu-sekutu mereka. Min fauqikum, mari daripada bahagian atas kamu. Maksud di sini ialah wadi sebelah timur ni. Ni wadi sini. Ni khandak yang ni parit. Ini parit di Madinah, kemudian Rasulullah buat perkemahan sini. Sini parit, sebelah sini wadi, satu lagi wadi belah sini, satu lagi wadi sebelah sini. So mereka duduk belah sini pun ada kan. So ni wadi min fauqikum lah sini, sebelah sini. Wa min asfalikum sebelah sini. Dan ingatlah ketika mana kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya datang kepada kamu min fauqikum, daripada bahagian atas, yakni bahagian wadi sebelah atas di timur. Di timur kamu. Wa min asfalikum, dan mereka juga datang daripada bahagian bawah wadi. Mana wadi yang sebelah lagi. Wa min asfala minkum. So fauqa sebelah sini. Sebelah sini. Asfal sebelah sini. Sebelah barat. Okey, apa yang berlaku? Akbalat wa aqbalat. Quraisy ni dia muannas. Wa aqbalat Quraisyun wa Ghatafanu. Kaum Quraisy, kabilah Quraisy dengan kabilah Ghatafan telah mara. Mara dengan tawabi'ihim, dengan tawabik mereka, itu sekutu-sekutu mereka, yang sekutu yang mengikuti mereka lah. Jamak kepada tabi'ah. Tabi'atun, jamak dia tawabi'. Tabi'ah daripada yang mengikut, maknanya follower dia lah. Fanazalu, lalu mereka pun turun di depan Madinah. Wanazalu amamal Madinah. So mereka pun berkemah di depan Madinah. Ni kan? Ni tajamuk mereka ni. Tajamuk mereka. Ni tempat perkemahan mereka di sini. Kumpulan mereka di sini. Nanti masa nak serang tu mereka bagilah sini kabilah masing-masing. Qatafan sini, Quraisy sini, Banu Asad sini, Banu Sulaim sini, Banu Fazarah sini, Murrah sini, Kinanah sini. Ini kemah-kemah mereka. So masa tadi tepat nazalu sini kan? Nazalu. Mereka berkemah di situ dan fanazalu amamal Madinah wa kanu. So mereka semua, yakni tentera musyrikin yang diketuai oleh Quraisy di situ, seramai asyarata alafi. Asyarah 10. Ini jamak kepada alfun, alaf. 10,000 orang. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna, dan kaum muslimin keluar dalam bilangan salasati alafin, 3,000. So Rasulullah bersama dengan para sahabat 3,000. Ni kumpulan Rasulullah duduk sini kan. Ni kemah Rasulullah sini. Arish dia sini. So Rasulullah keluar sini mempertahankan duduk sini ni seramai 3,000 orang. Duduk gali parit ni 3,000 orang. Wa bainahu, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa baina between Rasulullah and between qaumihi. Antara Rasulullah dan antara kaumnya. Kalau kita pakai antara satu je kan, antara Rasulullah dan kaumnya. So Arab dia tulis sini, antara Rasulullah dan antara kaumnya adanya parit al-khandaku. So kaum-kaum yang menentang Rasulullah tu adalah kaum Rasulullah lah. Rasulullah diutuskan kepada kaumnya, sama ada kaum dia tu terima Islam ataupun tak terima Islam. Nah itu masalah lain. Nama je lain kan. Terima Islam mukmin, tak terima Islam kafirin. Tapi itu kaum di mana Rasulullah dikirimkan kepada mereka. Okey, wa kana bainal muslimina, dan adalah antara kaum muslimina. Wa baina between kaum muslimin dengan between Bani Quraizah pula. Bani Quraizah adanya satu ikatan, akdun, ikatan perjanjian ataupun ahdun pun, ini perjanjian, ini ikatan, sama aja. Adanya ikatan perjanjian, adanya perjanjian. Dia ni bahagian Yahudi lah. Ni Bani Quraizah ni duduk sini. Duduk dalam Madinah, tapi duduk bawah pinggir Madinah lah. Ini Madinah, so pinggir Madinah tu. Ini Bani Quraizah sini. Ini Bani Quraizah. Nak kena ada perjanjian dengan sini sebab ada satu laluan lagi untuk kaum musyrikin sebelah sini. Ini bahayalah untuk tentera kaum muslimin sebab ini ruangannya besar. So kena buat parit lah. So sini ruangannya kecil je. Tapi masih ada lagi laluan. Kalau sekiranya Bani Quraizah buat hal, so kaum musyrikin boleh masuk sini. Jadi Rasulullah tak bimbang lah sebab Bani Quraizah dah ada perjanjian keamanan. So mereka tak akan kacau. Fahamalahum. Maka fahamalahum Huyayyu bin Akhtab. Akhtaba. Hamala ala menghasut. Maka seorang ketua ni, Sayyidu, ketua Bani Nadir. Sayyidu Bani Nadir. Ketua Bani Nadir iaitu Huyai ibnu Akhtab. Maka telah menghasut Bani Quraizah. Seorang yang bernama Huyai ibnu Akhtab yang merupakan ketua kepada Bani Nadir. Bani Nadir ini ialah Yahudi yang awal-awal lagi dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka pergi duduk di Khaybar. Daripada Khaybar itulah mereka buat perancangan untuk menghasut kaum Arab supaya serang Madinah, balas dendam. Jadi masih lagi ada Yahudi mereka tu, Bani Quraizah. So ketua Bani Nadir ni mereka pergi hasut dulu Bani Quraizah supaya menyertai mereka. Sebab apa? Sebab mereka ramai ni, 10,000 ni. So kalau kamu tak bersama kami, nanti kami masuk, susahlah kamu. Maknanya dari segi kuantiti tu mereka yang akan menang. So menghasut untuk di sini kan, alam untuk naqdi, untuk melanggari al-ahdi, perjanjian keamanan yang dibuat oleh Bani Quraizah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad fa'ala, dan telah melakukan zalika, pelanggaran perjanjian tadi, Banu Quraizah. Tertinggal sini ni. Sebab tu kena ada Banu Quraizah. Dan telah melakukan perkara tersebut Banu Quraizah. Akhirnya Bani Quraizah termakan hasutan. Ba'dam tina'in. Setelah mereka mengelak. Awal-awalnya mengelak. Wa taraddudin.
selepas was-was. Nak sokong Muhammad ke nak sokong kumpulan yang ramai? Duduk taradud. Akhir sekali mereka buat keputusan untuk melanggari perjanjian. Wa tahaqqaqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tahaqqaqa mendapati benar. Mana desas-desus itu juga didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah hantar pergi bincang balik dengan Banu Quraizah. Lepas itulah mereka tak berani. Kan mula-mula memang mereka dalam diam-diam tu bersama dengan kumpulan kaum musyrikin yang diketuai oleh Yahudi, Banu Nadir. So Rasulullah tahqiqlah ni. Mendapati ianya benar. Rasulullah mentahqiq kenyataan itu dan dapati benar. Jadi beratlah fa'azuma. Menjadi beratlah al-bala, musibah. Menjadi beratlah musibah. Inda zalika pada waktu itu. Pada waktu itu. So menjadi beratlah pada waktu itu musibah yang menimpa kaum muslimin. Depan tu 10,000, belakang ni ada lagi musuh. Washtaddal khauf. Ishtadda yashtaddu. Menjadi kuatlah ketakutan. Al-khaufu. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Wa najama. Timbul pula. An-nifaqu. Timbul kemunafikan. Panggil apa nifaq? Kepura-puraan. Menjadi timbul kepura-puraan. Daripada pihak min ba'di, setengah-setengah para munafik. Min ba'dillah munafiqina. Lepas tu Rasulullah ni hampir nak membuat perdamaian dengan kaum musyrikin. Wahamma. So hamma bi. Ingin. So Rasulullah ingin. So hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'aqdi. Untuk mengikat perjanjian as-sulhi. Perdamaian. Antara baginda bainahu dan antara Bani Ghatafan. Al-Ghatafana. So, Bani Ghatafan ni kan ramai. 10,000 tu kaum mereka yang ramai. Bawah mereka tu ada lagi kabilah-kabilah yang kecil tu semuanya daripada kabilah Ghatafan. Hari tu kita dah tunjukkan Ghatafan tu dia ada anak-anak dia. So Rasulullah ingin mengikat perjanjian perdamaian antara baginda dengan Bani Ghatafan. Ala ni maknanya dengan syarat. Dengan syarat ayyu'tiyahum. Dengan syarat Rasulullah akan memberikan kepada mereka sulusa 1/3 daripada simaril Madinah. Daripada buah-buahan Madinah. Bani Ghatafan, kamu tak payah ni. Serang kami. Kami bagi habuan kat kamu. 1/3 ni. 1/3 ni bagi ni. Harta Madinah ni. Bagi kepada kamu. Balik. Kalau balik yang tu, terpaksa baliklah. Quraisy. Rifqan kerana ni. Maf'ul li ajlihi. Rifqan. Kerana simpati kepada orang Ansar. Bil Ansari. Sebab yang ada kebun-kebun tu orang Ansar. Dan mereka selama ni pun banyak dah berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhfifan anhum, dan memberi keringanan kepada mereka. Takhfifan anhum. Maksudnya beri itu supaya mereka tak mari, mereka tak masuk. Kalau masuk tu mereka ambil habislah harta rampasan kan. Kesian kepada kaum Ansar yang selama ni telah banyak berkorban sampai ke tahap sekarang ini akan hilang semua harta mereka. Faqad, kerana sesungguhnya mereka telah faqadis taqallu. So mereka telah menanggung sini secara bersendirian. Istiqlal, yaum istiqlal mana merdeka kan, istiqlal. Ambil daripada lafaz ni merdeka mana bersendirian, kita bersendirian.
So mereka bersendirian menanggung. Istasqalu pakai bi. Menanggung akbar. Bi akbari nasibin. Mereka menanggung bahagian yang besar. Min berupa a'ba'il harbi. Berupa bebanan peperangan. Sebanyaklah harta mereka habis. Summa. Kemudian adalah anzalika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada keputusan itu. Cadangan tu. Ba'dama selepas ra'a Rasulullah melihat min Sa'd daripada pihak Sa'd bin Mu'azin. Maknanya ketua Ansar ada dua orang sini, Sa'd bin Mu'az dan Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah. Dua orang ni mereka bertegas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Madinah. Jangan bertolak ansur dengan kaum musyrikin. So Rasulullah melihat daripada pihak Sa'd bin Mu'az dan Sa'd bin Ubadah, apa yang Rasulullah tengok? As-sabata, keteguhan mereka. Keteguhan mereka wal istiqamah. Dan istiqamahnya mereka. Tetapnya mereka dalam perjuangan ni. Dan wasumuda, tidak berganjak di hadapan musuh. Sabar dengan musuh. As-sumuda amaman aduwi. Biasanya sumud ni dia pakai dengan amama. Tidak berganjak di hadapan musuh. Dan Rasulullah tengok pada mereka ada walla iba'a. Iba' penolakan. Penolakan, asalnya mana penolakan? Tapi juga digunakan untuk kebanggaan. Sifat rasa bangga diri. So kita berbangga dengan diri kita kerana kita berjuang untuk Islam, untuk agama. Maksud itu menolak untuk merendahkan diri. Asal mana iba? Menolak. So menolak untuk merendahkan diri. Jadi lama-lama digunakan juga untuk mana? Rasa pride tadi. Bangga dengan diri. Tak mahu merendahkan diri. Faqala. Lalu salah seorang daripada mereka berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kunna dulu kami ni, nahnu ni, nipu kami sini, nipu kami kan. Yang sini kami yang ni dikeluarkan daripada sini sebab nak guna dan sini. Dan mereka. Waqad kunna nahnu wa haula'i ala syirki. Dulu kami dan mereka. Dan mereka ni. Puak-puak tu dengan kami dulu duduk di atas kesyirikan, di atas landasan ataupun di atas kehidupan syirik. Ala syirki, menyengutukan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ala wa ibadatil ausan, dan menyembah berhala-berhala. Wasnun jamak dia authan. La na'budullah, kami tidak menyembah Allah. Wala, dan kami tidak na'arifuhu, kami tak kenal pun Allah. Dan mereka tu pula wahum, kabilah-kabilah tu la yat'amuna, tidak makan minha, daripada Madinah satu tamar pun, tamratan, melainkan illa mereka jadi kiran, mereka jadi tetamu, au bai'an, ataupun jual beli. Kami bukan bersahabat dengan mereka pun nak bagi free-free gitu. Beri itu supaya mereka tak masuk surga. Kalau surga habis kebun-kebun tu jadi harta mereka dah kan. So kesian kat Ansar tu, bagi mereka. So kata Ansar, kita nak bagi percuma buat apa? Sebelum ni pun bukannya kita bagi percuma pun kat mereka. Sebelum ni. Melainkan kalau jadi tetamu boleh dah makan tamar kami. Ataupun kalau nak kena beli. Percuma-percuma ni persahabatan. Macam kami dengan muhajirin apa semua tu persahabatan. Bahkan kami boleh bagi kebun pun
Untuk mereka buat apa nak bagi? La yata'amu, mereka tu tak makan daripada harta di Madinah ni, kebun Madinah ni satu tamar pun. Melainkan kalau mereka jadi tetamu ataupun jual beli. Afahina, apakah, bila? Sepatutnya fa dulu tu. Maka, apakah, apabila. Patutnya gitu. Patutnya fa dulu. Kemudian barulah a. Maka, apakah, hina, ketika, aqramanallahu. Maka apakah ketika mana Allah telah memuliakan kami dengan Islam, aqrama yukrimu, memuliakan, dan Allah telah hadana, telah menunjukkan kepada kami, lahu, kepada Islam, Allah telah menunjukkan kami kepada Islam, dan Allah telah wa'azzana, Allah telah memuliakan kami dengan kamu, a'azza, memuliakan, menguatkan, dan Allah telah menguatkan kami dengan kamu dan dengan Islam, wabihi, ataupun sini pun mulia dah kan, sini mulia juga, boleh. Ataupun sini mulia, sini makna kuat, memperkuatkan kami dengan kamu dan dengan Islam. Sebelum ni kami hidup bergaduh aja. So apakah dikala begitu kami akan nu'tihim, kami akan berikan kepada mereka harta kami. Wallahi, demi Allah, kata Sa'ad, ma lana bihadza min hajatin. Ma ni tidak. So, ma tiada hajat. So kami, malana, kami tidak berhajat dengan perkara ni. Bihadza. So min tu min tambahannya. Jadi kalau kita susun asalnya, ayat akan jadi malana hajatun bihadza. Tiada bagi kami hajat. Kami tidak perlu kepada, kami tidak berhajat kepada perkara ini. So min tu min tambahan. Sebab ada ma nafi ni biasanya kita boleh pakai min tambahan. Kalau sini nakirah. So kalau tak ada min dia akan jadi malana bihadza hajatun. Ini pun bukan original lagi ni. Original malana hajatun bihadza. Sebab hajah ni dia pakai bi. Oleh kerana dia nak tekankan kami ni, kami ni, kami ni, kami ni, kami ni, kami ni tak berhajat. Wallahi, demi Allah, la nu'tihim, kami tidak akan memberikan kepada mereka illa melainkan as-saifa, melainkan pedang je. Nak bagi boleh bagi pedang. Hatta sehinggalah Allah akan yahkuma, Allah akan memutuskan. Sehinggalah Allah akan memutuskan bainana, antara kami dengan mereka. Wa bainahum. Kami akan perang dengan mereka. Masa tu kita tahulah keputusannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah pun bersabda, fa anta, kalau begitu, maka kalau begitu, anta wazaka. Hari tu dah ada kan? Anta wazaka, ikut kamulah. Ikut kamulah. So anta ni kamu. Zakat tu benda yang kamu nak tadi. Maknanya kamu akan bersama dengan benda yang kamu nak. So khabar dia hilang. Fa anta wa zakah makrunani. Kamu dan benda yang kamu duk cari, yang kamu nak tu akan sentiasa bersama. Pilihan kamulah. Habis. Wallahu a'lam bis-shawab.